Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa nak kongsi teknik kayuhan di jeram ataupun di air deras supaya memberi manfaat kepada semua, dan tontonlah sehingga habis video ini. Kayuhan mestilah penuh, mula di bahu depan sampai ke belakang, penuh pedal tu, jangan sikit-sikit je di tengah, barulah kayuhan tu sempurna. Dan bila kita membrek, kita meletakkan pedal dan kita angkat dan turun, tolak depan sikit. Itu juga mengunduh, kita penuh dari belakang dan ke depan. Pastikan mata kita ditujukan kepada tempat yang nak kita unduh, supaya tidak melanggar seseorang lah. Berikutnya dipanggil flap for support low recovery, yang ini untuk tujuan naikkan semula kayak kita jika terjatuh sebelum terbalik lah. Kita naikkan dan memerlukan kombinasi badan, kombinasi badan dan kepala, supaya kayak tu lebih mudah untuk bangun, mudah untuk berdiri semula. Kalau kepala tidak betul, peluang untuk dia jatuh akan lebih tinggi lah. Ini pula adalah flap for support high recovery. Kita menggunakan seluruh pedal tu lah untuk kita jatuh, kita mensupport diri kita daripada terjatuh lah. Yang ni juga memerlukan kombinasi dengan badan dan kepala. Jika badan dan kepala tidak dikombinasi, kemungkinan dia akan terbalik. Jadi dengan latihan maka kita akan mudah menggunakan teknik-teknik yang di air. Kayuhan draw out water. Tujuannya untuk kita merapatkan kayak kita ke tepi, draw out water. Dia luar, maknanya kita angkat pedal ke atas atas permukaan air. Masa masuk, kita power blade atau peran blade tu menghadap kita, tapi bila kita angkat, kita letakkan di side. Jadi memudahkan kita mengawal pergerakan. Yang ini dipanggil draw in water. Draw in water maknanya pedal kita berada di dalam. Dia punya teknik tu lebih sama, cuma pedal tu berada di dalam. Air, tidak di luar air. Dia dengan cara mengayuh ke dalam, menghala ke kita. Pedal tu menghala ke kita masa kita tarik, dan bila kita nak angkat dia, kita berada di side lah, di side maknanya memudahkan kita mengangkat kayak kita lah. Mengangkat pedal kita. Kita kena mahir dua side. Ini side kanan, side orang kata starboard, yang tadi port side. Itu istilah dalam kayak. Ini adalah skling, kocakan sisi, dia tujuan untuk support supaya tidak jatuh juga dengan skling ni. Ini pun memerlukan kombinasi kepala dan badan yang betul lah. Jika kombinasi tidak betul, dia akan terbalik. Yang ni adalah kocakan sisi untuk merapatkan kayak. Jika keadaan sempit dan sebagainya, kita boleh gunakan kaedah ni, kocakan sisi, circling. Seterusnya ini dipanggil low, sama juga support. Jika keadaan terbalik, kita boleh gunakan low recovery.
Seterusnya ini panggil sapuan. Sapuan maksudnya kita gunakan kita punya pedal hanya separuh ataupun lebih sikit dari separuh untuk memusinkan kayak kita pada satu paksi. Satu paksi. Ia boleh dua arah lah, dua arah. Dari bow ke stern dan stern ke bow. Dan juga ada kita boleh gunakan kombinasi dua ulang-ulang. Tapi yang ini selalunya kita gunakan untuk 180 darjah. Stern ke bow, jadi mana stern ke bow lagi sekali. Dan kita telah berjaya memusingkan kayak 180 darjah. Okay. Sebaik-baiknya kombinasi dua stern, bow stern, dua-dua arah, lawan jam dan ikut jam. Stern ke bow, bow stern, stern ke bow, sudah bow ke stern, sehinggalah cukup 360 darjah. Seterusnya adalah kaedah memasukkan atau membelokkan kayak menggunakan bow rudder, iaitu kita meletakkan pedal di depan 45 darjah. Dan kayak akan membelok. Sebelum tu kita buat kaedah sweep dulu sikit supaya bahagian depannya terbelok. Begitu juga gunakan kaedah stern. Gunakan pedal letak di belakang stern 45 darjah. Kita sandingkan sikit kayak kita edging, maka kayak kita akan masuk ke dalam eddy yang kita hendak tu. Seterusnya kaedah bagaimana jika terbalik. Jika terbalik, kayak kita terbalik dijeram di air deras, maka utama-tama kita selamat, pastikan diri kita selamat. Yang kedua, pedal kita selamat. Dan sama ada kalau tempat dalam kita boleh menggunakan kaedah tundaan, berenang tundaan. Tapi kalau tempat yang dah cetek, kita boleh just husung kayak kita ke tebing. Pilihlah tebing-tebing yang stabil, yang randai, yang mana kita boleh sedap balik kita punya kayak. Pertama kita kena buangkanlah air yang ada dalam kayak kita dengan cara menyending kayak kita supaya majoriti ataupun sebilangan besar air yang ada dalam tu terkeluarlah. Air keluar. Jadi kita sendingkan air supaya kayak supaya air tu keluar. Seterusnya kita boleh gunakan dua kaedah. Satu guna tebing, yang ni kita akan tunjuk tebing. Satu lagi kaedah permukaan air. Gunakan tebing untuk kita jongkang-jongkitkan kayak kita supaya air-air yang ada di dalam kayak boleh keluar. Yang ni kita gunakan tebing. Seloknya tebing yang lebih tinggi lah, supaya kita bila angkat kayak kita, air dia boleh keluar. Jadi kita carilah tebing yang tinggi sikit, lebih kurang sekaki setengah. Dan kita terbalikkanlah kayak kita supaya kita boleh gunakan kaedah jongkang-jongkit. Seterusnya, kalau nak mengeringkan terus air yang ada dalam kayak, sama ada kita boleh guna span, boleh kita guna pump. Juga kita boleh guna kaedah macam kayak moden ni, dia ada lubang, dia panggil drain plug, yang berada sama ada di stern ataupun di bow. Kita buka dia punya plug. Perlu mencari tempat yang stabil lah, sebab kita nak mendirikan kayak tu. Setelah kita buka, kita akan dirikan kayak di tempat yang stabil, tempat yang tak licin sebagainya, supaya kayak tu boleh berdiri. Kita boleh letakkan di atas batu sebagainya, tempat yang stabil. Dan air itu boleh dituskan, dikeluar melalui lubang drain plug tadi. Boleh keluar. Setelah tus, kita perlu memasang semula lah drain plug tu, supaya air tidak masuk semula ke dalam kayak melalui lubang berkenaan. Dan juga supaya penutup tu tak jatuh. Jadi kalau kita biarkan dia terjuntai, dia mudah untuk terjatuh dan hilang, dan sukar untuk dapatkan yang baru lah.
sukar dapatkan yang baru. Setelah selesai, kita boleh letaklah kayak kita di tempat yang stabil, tempat yang stabil untuk kita memakai spray cover untuk kita adjust kita punya footrest, adjust kita punya backrest di tempat yang stabil, tapi tidaklah untuk terlampau sukar untuk masuk semula ke air. Semaya tempat tu kita kena adjust. Lepas ni kita akan luncurkan kayak kita di air. Kalau terlalu jauh, maka susahlah kita nak luncurkan kayak kita ke air. Jadi setelah selesai, kita akan luncurkan dalam kaedah kayak jeram ni. Kebanyakan kita sendiri yang kena uruskan sama ada terbalik ataupun kita nak luncurkan kayak kita. Jadi jika dah keadaan okey, maka kita boleh meneruskan berkayak. Okey, seterusnya juga sama, kaedah yang sama, kita sandingkan. Jika air banyak di dalam kayak kita sandingkan supaya sebahagian besar air keluar. Tapi kita boleh sama ada skip untuk jongkang-jongkit dan terus kita gunakan drain plug pun boleh juga. Jika kita tempat tu stabil dan kekuatan badan kita untuk mengangkat kayak berkenaan, jadi kita boleh terus dirikan kayak dan keluarkan air melalui drain plug, jadi tak masalah. Cuma tempat yang stabil lah kita boleh mengangkat kayak yang berat dengan air tu. Dan seterusnya, jika ni tempat dalam, tempat yang dalam, jadi setelah kita keluar, pastikan kita terbalikkan semula kayak kita dengan cepat dan kita masukkan kita punya pedal ke dalam kayak kita dan kita tundalah gunakan renangan. Kita berenam sambil menunda kayak. Kaki kita boleh guna kaedah scissor ataupun inverted breaststroke. Kita mencarilah tempat yang selamat dan kita boleh gunakan kaedah jongkang-jongkit menggunakan permukaan air dengan cara menekan sama ada stern ataupun kita boleh tekan melalui bow, mana sesuai lah, mana yang bersesuaian. Guna stern pun boleh, guna bow pun boleh, untuk kita jongkang-jongkitkan kita punya kayak. Kita pegang sebelah tangan di ujung bow, ujung stern, dan satu lagi di kokpit kalau dia pendek lah. Kalau panjang, mungkin kita kena kuat untuk memusingkan tu, sebab dia nak kena pusing. Jadi kita buatlah beberapa kali supaya airnya habis. Okey, kalau ada kebaikan, sila subscribe, sila tekan loceng, sila share. Berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.